أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita merafakkan segala kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan inayahnya serta pertolongannya. Dapatlah sama-sama kita solat fardu maghrib berjemaah bersama-sama dan meneruskan kuliah maghrib kita pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siri yang lepas kita masih lagi dalam membincangkan berkaitan dengan wakaf. Tajuk kita adalah wakaf. Dan wakaf ini adalah satu instrumen yang sangat penting dalam kehidupan orang Islam terutamanya, kerana dengan wakaf ini dia akan banyak perkara-perkara yang dia boleh buat. Sebab dalam harta ni tuan-tuan, dalam harta, wakaf adalah instrumen magic. Magic maknanya asbab dengan wakaf kita boleh takarruf diri kita kepada Allah SWT. Sebab orang yang berwakaf ini, orang yang bersedekah kan, dia takarruf dia tu luar biasa tuan-tuan, luar biasa. Jadi wakaf ini adalah satu instrumen luar biasa dalam kehidupan kita, dan sebolehnya kita kena dapatkan benda ni dalam kehidupan kita. Tak kira lah hatta cara macam mana sekalipun, sebelum kita meninggalkan dunia ini, wakaf ni kalau boleh ada satu dalam kehidupan kita. Sebab dengan wakaf ini ianya berpanjangan, jadi saham kita di akhirat kelak. Macam mana tuan-tuan dan perempuan tahu sebelum ini, bila mati seorang anak Adam itu terputus segala amalan dia. Tak ada solat, tak ada sedekah, tak ada nak apa orang kata nak bersilaturahim, tak ada, putus, tak ada. Dan salah satunya adalah sedekah yang berpanjangan. Salah satunya adalah wakaf. Jadi tengoklah, kita tak tahu jaga masa kita, ya. Sitin wa sab'in, Nabi beritahu jaga hayat umat aku ni pendek tau, 60 70. Tapi sekarang pun kematian tu tak kira muda ke, kecil ke, tua ke, kalau Allah nak ambil je. Jadi kita dah sekurang-kurang ni kita dah ada niat, kita tak berwakaf. Kalau tuan-tuan ada tanah kan, dah niat. Tak adalah niat semua, mungkin sebahagian daripada harta ataupun tanah yang tuan-tuan ada itu, contoh tuan-tuan boleh wakafkan untuk orang Islam. Jadi itu wakaf tu tuan-tuan, ya. Okey, 2 minggu lepas kita dah masukkan, kita sedang masuk dalam rukun wakaf. Rukun maksudnya nak tak nak dia kena ada benda ni, barulah sah wakaf tersebut. Kita solat lah, ada 13 rukun kan. Jadi satu tu terplay out, maknanya tak sah lah solat berkenaan. Wakaf juga begitu. So dia ada 4 rukun. Yang pertama kita dah masuk dengan syarat wakaf, dan kita sambung sikit berkaitan dengan wakaf ini. Yang lepas kita dah melihat bagaimana wakaf itu dilaksanakan dan siapa orang syarat-syarat pewakaf itu. Wakaf dia kena ada pewakaf, maknanya diri orang tu, lelaki ke, perempuan ke, kan.
orang apa sakit kau kan, nazak kan, ataupun orang kafir, adakah orang kafir ini boleh untuk berwakaf? Jadi kita akan bicarakan pada hari ini. Jadi salah satunya syarat wakaf ini adalah mereka itu adalah orang yang merdeka. Merdeka bukannya hamba sayap. Hari ini tak adalah hamba. Jadi kita semua merdeka. Balik berakal. Jadi itu. Kemudian berkelayakan untuk bersedekah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sukarela, tidak dipaksa oleh mana-mana pihak. Datang kuliah malam ni, oi ustaz ni paksa aku untuk berwakaf pada malam ni. Tak, pada kerelaan hati kita untuk kita berwakaf. Tak boleh tiba-tiba datang kan orang, baik kau wakaf sekarang, kau punya rumah ni sekarang wakaf, sign kan, paksa. Tak boleh, tak jadilah. Okey, kemudian kita masuk tajuk kecil kita, wakaf untuk pesakit yang nazak. Ini kita dah masuk yang lepas. Jadi adakah boleh untuk orang yang nazak ni kan, tiba-tiba kan nyawa dah hujung kerompong kan, jadi dia adalah lawyer dia 25% tu ada kan, anak dia ada kan, okey aku dah nak meninggal dunia, jadi aku ni dah nak mati dah ni, sebenarnya dua ni meninggal dunia dah ni, dia dah agak, dia dah dapat agak kat situ kan. Jadi bapa rasa semua harta bapa ni bapa nak wakafkan. Lat lepas tu sebenarnya dia betul-betul meninggal dunia, betul-betul meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adakah dibenarkan? Maka dalam kaedah fiqh menyatakan kepada kita bahawa orang yang nazak dibenarkan mewakaf hartanya tidak melebihi 1/3 daripada harta tersebut. Jadi lebihnya itu dia kena tinggalkan untuk ahli warisnya. Yalah, depan mata kan terdengar pula semalam kuliah wakaf. Alang-alang nak masuk syurga ni kan banyak sikit injek, maknanya saham tu banyak lah kan, tapi tak dibolehkan dalam keadaan. Kalau anda masih hidup ni, tengah segar bugar ni kan, sihat, datang surau, datang masjid, datang rumah Allah ni, masa tu lah. Tapi masa ni lah kita diuji, betul tak kan? Nak ke tak nak wakaf kan? Tahun depan ni nak makan apa? Tahun depan 2023 kata krisis ekonomi, krisis makanan. Payah gitu kan. Jadi nak buat baik ni tuan-tuan, nak buat baik ni sentiasa akan diuji. Diuji oleh adalah syaitannya yang bisik kan. Syaitan tu tuan-tuan dia tak lakukan, dia tak ambil tangan tuan-tuan digerakkan, tak dibisik kan. Dia datangkan was-was. Sebab tu syaitan tu tuan-tuan, dia datangkan was-was. Itu sebab surah An-Nas tu, syaitan ini dia mendatangkan was-was dalam diri kita. Ya tak ya kan, kalau sedekah nanti ni RM5 kan, kalau balik ni nak isi minyak, tak cukup ni kan, niat je lah dapat pahala, gitu. Itu tabung lalu, tabunglah duit, senyum pun sedekah juga kat situ kan, senyum je kan, asal tabung lalu senyum je kan, kenapa senyum? Sedekah kan. Tapi kat tuan-tuan, ada kena hulu something, sesuatu. Tak kisahlah, tu tuan-tuan lah, macam mana? Sepusin lah, gitu kan. Yang penting ada dekat situ. Okey, jadi itu orang yang nazak. Sebagaimana hadis Nabi SAW berkaitan dengan dalam pada tahun Hajjatul Wada', haji yang terakhir Nabi SAW, Rasulullah telah menziarahiku kerana penyakit. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas lah ceritanya, bagaimana hadis Nabi SAW. Okey, ada seorang ni nak meninggal dunia. Jadi dalam nak meninggal dunia tu dia jumpa Rasulullah datang kepada dia dan dia nak wakafkan semua harta dia fi sabilillah. Maka Nabi SAW menegur, kalau boleh 1/3 itu harta kau boleh untuk diwakafkan, lebih adalah kau tinggalkan untuk keturunan kau, ahli waris kau, kerana meninggalkan mereka dalam keadaan kaya
adalah lebih baik dari meninggalkan mereka dalam keadaan melarat dan meminta-minta belas ihsan daripada orang lain. Jadi prepare lah. Jadi harta ni tuan-tuan di pengurusan. Itu sebab kita ada, kalau dekat universiti tu ada bidang pengurusan, dan tuan-tuan pun kalau dekat office, tuan-tuan ada syarikat sendiri, pengurusan tu adalah satu perkara yang paling penting dalam sesuatu syarikat, dalam sesuatu kehidupan kita. Tuan-tuan dalam rumah tangga, tuan-tuan ada pengurusan, bil sekian rumah kan, gaji tu compulsory dah tolak rumah, dah tolak bil air, bil api. Kalau tuan-tuan tak masukkan semua tu, tuan-tuan belanja ikut suka hati, habis lah. Sekarang sebulan orang dah tangkap gambar dah rumah kan, pergi rumah tangkap gambar, cukup 2 bulan dah boleh surat lelong tuan-tuan. Kereta lagi lah sebulan, kejap je datang rumah kan, nak tarik kereta besok. Sebab apa? Sebab inilah, bila kita tak menguruskan hal itu dengan keadaan yang baik. Pokok pangkalnya, harta ini perlu diuruskan dengan kadar yang baik. Kemudian tuan-tuan, wakaf orang kafir. Ini kita masuk wakaf orang kafir. Tiba-tiba kan, tiba-tiba ada orang tengok live kan, yang tengok live pun orang kafir kan. Ataupun tuan-tuan kan, ada salah seorang jiran tuan-tuan yang membuat kan, selalu baca buku apa dan sebagainya, tiba-tiba nak berwakaf kan, dia tak cakap sedekah, saya nak berwakaf. Jadi boleh tak saya nak berwakaf? Tuan-tuan dah macam mana wakaf ni untuk Islam ke? Okey. Jadi fiqh menyatakan begini. Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahawa wakaf orang kafir adalah sah. Maknanya boleh untuk dia berwakaf. Sebelah rumah ada acong kan, jadi dia nak wakaf, jumpa, I rasa I nak berwakaf lah. Tuan-tuan kan, macam mana pula dia tahu? Rupanya dia ikut live. Dia ikut live ustaz, entah ustaz mana-mana dia ikut, dia ada kefahaman, dia nak membantu orang. Begitu. Walaupun ia disedekahkan untuk masjid. Contoh, datang jumpa pengurusi, saya nak wakaf. Nak wakaf apa? Kapet. Jumpa. Banyak kan tu bawa? Saya tak bawa. Contohlah, saya tak bawa banyak pengurusi. Saya bawa, adalah ni 20,000 pun. 20,000 tuan-tuan dibawa. Nak wakaf untuk ni. Wakaf untuk kapet. Contoh. Jadi, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, mengatakan bahawa wakaf orang kafir adalah sah, walaupun ia disedekahkan untuk masjid ataupun surau dan sebagainya lah, rumah ibadat dan sebagainya. Walau bagaimanapun ia bukan berniat takarrub sebagai itikat kita. Jadi golongan kafir termasuk dalam golongan yang layak bersedekah. Jadi dia ni bukan niat dia nak bertakarrub. Maknanya bertakarrub ni maknanya mendekatkan diri kepada Tuhan, tak. Maknanya harta dia lebih banyak. Jadi dia ni suka buat CSR. Dan tuan-tuan biasa kan, dia tak CSR, mintalah ke mana-mana. Biasa kita minta kat syarikat orang Islam. Tiba-tiba jadi satu kisah tuan-tuan, pelajar kawan saya lah, okey, dia minta, dia ni belajar. Biasalah belajar ni kita perlukan dana kan. Kadang-kadang kalau dulu wakaf ni ataupun bantuan daripada Majlis Agama Islam ni masa tu belum popular lagi. Jadi pelajar-pelajar ni semua cari dana sendiri lah, selain daripada Fama kan. Jadi kawan saya ni belajar dekat Jordan, kan. Apa? Dia tulis surat, dia post surat tu, bukan post lah, dia by email masa tu. Email kepada siapa tu, Microsoft punya tu kan, bos Microsoft tu kan, dia bagi surat kat situ. Dia bagi surat, orang pun respon tuan-tuan. Dia cakap berapa yang diperlukan dana dia kan. Dia tak minta banyak lah, dia minta $3,000 kan. Betul, sungguh masuk dalam tu. Jadi dia wakaf, maknanya sedekah dia untuk anak orang pelajar tu orang Islam, belajar jurusan Islam dapat. Jadi hari ni dah boleh standby lah, buat surat mana-mana kan, bagi pada syarikat-syarikat yang raya untuk mendapatkan. Jadi niatnya bukan untuk bertakarrub,
dia buat CSR. Hari ni CSR lah kan, dia buat CSR, dia sedekah apa dan sebagainya. Jadi dibolehkan atau tidak dibolehkan? Maka dibolehkan dalam kaedah ataupun ulama mazhab Syafi'i. Tuan-tuan jangan pandang mazhab lain lah, di mazhab Syafi'i. Dalam keadaan ini kesahihan sedekah tidak tergantung kepada niat, kerana niat adalah Islam sebagaimana diketahui umum. Bagi orang kafir, mereka akan memperolehi ganjaran mereka di dunia kerana sumbangan dan sedekah mereka. Jadi Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim, kan? Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, kan? Walaupun orang itu tak Islam, tetapi bila orang kafir itu dia membuat sesuatu kebaikan, contoh ia bersedekah, maka Allah tetap berikan kepada dia. Itu sebab kalau kita tengok orang yang paling kaya di dunia, siapa tuan-tuan nama dia? Nama dia Elon Musk. Elon Musk tu dah 100,000 bilion. Dia punya bilion tuan-tuan. Bilion, bukan juta, bilion. Jadi kayanya begitulah. Jadi orang bukan Islam kat situ kan. Jadi sumbangan dia. Kita tengok tak Islam pun tapi kaya. Tetapi Allah berikan. Dia tahun lepas tuan-tuan, dia beri satu dana kepada anak yatim lah dekat Amerika Syarikat. Tuan-tuan rasa berapa dia bagi tuan-tuan? Dia paling besar lah tuan-tuan dalam dunia, tak pernah lagi orang buat. Dia bagi dana tuan-tuan 6 bilion. 6 bilion tuan-tuan, 6 bilion. Kita 2.6 bilion pun dah kicau lah. Dia bagi 6 bilion tuan-tuan pada pusat anak yatim yang berada di Amerika. 6 bilion tuan-tuan. Elon Musk dia punya kayunya tuan-tuan lah. Kita dapat sejuta punya dia lah kan. Harapan tuan-tuan kan. Tapi tak buat surat boleh. Buatlah surat betul lah. Anak kita nak belajar ke apa kan, kod dia terperasan kan, masuk dalam Twitter. Twitter dia punya, dia perasan, tag dia, set tuan-tuan dapat bahagian. Minta lah contoh kan, akaun apa kat surau ni kan, kod dapat. Wallahualam bisa sawak tuan-tuan. Jadi itulah. Okey, jadi mereka ni dengan apa yang mereka sumbangkan, mereka sedekahkan, mereka dapat kebaikan ni di dunia saja. Akhirat dia tak dapat. Tetapi di akhirat mereka tidak akan beroleh apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tak hadisnya? Ada. Apa dia hadisnya tuan-tuan? Maksud dia, okey, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi orang mukmin pada satu kebajikan yang dia lakukan. Dia akan diberi ganjaran yang dengan sebabnya di dunia dan akan diberi pahala dengan sebabnya di akhirat. Ini orang Islam ni tuan-tuan, kelebihannya lagi lah banyak untuk orang Islam. Sebab apa? Bila dia membuat sesuatu kebaikan, apa saja kebaikan, tak semestinya wakaf, tak semestinya sedekah. Tuan-tuan jumpa orang bagi salam, Assalamualaikum kan. Tuan-tuan nampak apa ada batu dekat jalan, tuan-tuan hilang kan, buang dan sebagainya. Tuan-tuan belanja orang makan, belanja orang minum kat situ. Dia dapat dua. Dia dapat fi dunia wal akhirah. Dunia dia dapat, akhirat pun dia dah dapat. Tapi ganjaran dia apa? Allahualam. Banyak. Anak kita sihat, satu kelebihan tuan-tuan. 2 minggu lepas tuan-tuan anak saya sakit tuan-tuan. Sakit, saya masuk hospital. Dia punya sakit, dia punya renyah dia, mak bapak lah kan, masuk hospital. Bila masuk hospital dia tuan-tuan faham lah macam mana kan, sana sini Allah kan. Lepas tu tak ada air pula tu kan. Tak ada air pula tu, Allahu Akbar kabira, sana sini. Tu tuan-tuan. Jadi bila anak kita sihat, alhamdulillah kan. Bila kita ni datang tak sembut, alhamdulillah. Cuba kalau kita sembut, tuan-tuan ada sembut sini kan, bunyi Allahu Akbar kan. Kan menderita rasa tuan-tuan kan? Menderita tuan-tuan kan. Tuan-tuan sihat tak gaul kan, elok je kan, tiba-tiba gaul pula, Allahu Akbar. Gaul tuan-tuan. Terima kasih tuan-tuan. Saya pernah sekali lah rasa dalam hidup ni. Allahu Akbar. Tobat lahum tuan-tuan. Tobat lahum tuan-tuan. Punca dia apa? Punca dia 3 hari berturut-turut pakai ketam tuan-tuan. Edik sangat. Edik. Mau berbatai ketam pagi petang siang malam, subhanallah. Suka ketam.
Lala ketam boleh makan sekarang, tuan-tuan. Elak makan ketam, tuan-tuan. Tobatlah tuan-tuan. Tuan-tuan belum kena gawat kan? Kalau tuan-tuan kena gawat, auzubillah. Elaklah tuan-tuan. Auzubillah. Seminggu tuan-tuan tak berjalan. Macam OKU tuan-tuan. Ni lah tak boleh duduk. Tak boleh. Orang tersentuh sikit, anak kecil-kecil kan. Langgar Allah kan. Jerit tuan-tuan kan. Ingat insaf tuan-tuan kan. Jadi tak boleh. Kita buat apa dalam dunia tuan-tuan, syaratnya jangan lebih-lebih. Jangan lebih. Suka jangan lebih-lebih. Suka sangat kan. Nanti kita kena kecewa, bahaya. Benci. Jangan benci sangat kan. Jangan benci. Takut tu lah jodoh kita tuan-tuan. Tak suka orang tu kan. Benci kan. Nanti jadi jodoh kita tuan-tuan. Bahaya. Kan. Suka sangat pakai benda tu. Kuat tuan-tuan. Tuan-tuan suka pakai baju kan. Suka pakai baju. Sekali-sekali tukar lah baju lain. Kan. Tukar hijau, caji, hijau, ada baju biru kan, ada baju putih. Kita orang ni lah, kita lain. Suka jangan terlalu suka, benci terlalu benci sangat. Jangan. Itu bahaya tu tuan-tuan Okey, jadi itu orang mukmin dua benda dia dapat. Dia buat kebajikan dalam atas dunia, dia buat sedekah dan sebagainya. Allah cantik, dia dapat kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Subhanallah. Itu orang Islam. Tetapi orang kafir, ada pun orang kafir dia akan diberi makan di dunia dengan sebab kebajikan-kebajikan dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan kerana Allah, sehingga apabila dia kembali ke akhirat maka tiada lagi pahala yang akan dibalas kepada dia. Maknanya dia akan dapat dunia saja, dia tak akan dapat akhirat. Maknanya akhirat kalau orang kafir confirm lah, direct lah masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada hisap tak apa, tak masuk. Kita ni kalau boleh tak ada hisap tapi masuk syurga. Tapi orang kafir tak ada hisap tu masuk api neraka jahanam. Yang mana Nabi bagi tahu bahan api neraka itu adalah daripada batu-batu berhala dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tuan-tuan, habis berkaitan dengan rukun yang pertama iaitu wakaf. Kemudian yang kedua, yang B tuan-tuan, okey, tajuk kecil lagi, masih lagi dalam rukun pewakaf ini adalah syarat-syarat harta yang diwakafkan. Apa dia? Harta-harta yang perlu diwakafkan, yang mana diwakafkan perlu memenuhi beberapa syarat. Dia tak boleh lah suka-suka tuan-tuan nak wakaf kan, nak wakaf. Maknanya ada dia punya syarat-syarat dia. Yang pertama, harta yang diwakafkan mestilah berbentuk objek yang tertentu. Maka tidak sah hanya mewakafkan manfaat sesuatu harta tanpa mewakafkan objeknya, sama ada manfaatnya berbentuk sementara, seperti mewakafkan rumah untuk digunakan selama setahun ataupun dalam bentuk kekal, seperti mewakafkannya untuk digunakan selama-lamanya. Jadi contohnya kita ada rumah kan, taman tu tak disurau lagi, kita wakafkan dalam tempoh setahun. Tak boleh lah, dia ada jangka masa yang tertentu. Kita sedia maklum, bila kita dah wakaf, maka hak itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Tak boleh nak tukar milik apa dan sebagainya, tak boleh. Tuntut tak boleh. Itu sebab wakaf sebaiknya ada hitam dan putih. Supaya apa? Supaya ianya tidak dituntut oleh mana-mana pihak. Bila lafaz wakaf itu dah muncul tuan-tuan, maka ianya hak Allah SWT. Banyak tuan-tuan ada kes-kes, beberapa kes di kawasan Johor Bahru ni lah tuan-tuan. Di kawasan Johor Bahru ni, bila dia berlapis-lapis kan, wakaf, tapi bila ada orang pihak lain yang manipulasi harta tersebut, kita boleh lihat bangunan yang ada itu terabai, tak boleh nak dimajukan, tak boleh. Buatlah pasar raya macam mana sekalipun, dia tak jalan tuan-tuan. Buatlah event macam mana pun, sekejap setahun, 2 tahun lepas tu dia collapse balik. Ada isu-isu, ada kes-kes yang di dalam kawasan Johor Bahru ni tuan-tuan,
wakaf tempat tu. Tetapi bila manipulasi dan sebagainya tidak ada hitam putih, maka pihak waris menuntut. Jadi harta wakaf ni di hak Allah SWT. Dia buat untuk perkara-perkara kebaikan lah. Okay. Dalam hal ini objek adalah perkara pokok, maksudnya perkara asas, dan manfaat adalah cabang sambungannya. Cabang akan sentiasa mengikut pokok. Maknanya, jadi selagi mana hak milik asal masih di dalam tangan pewakaf, maka manfaatnya juga masih menjadi hak milik wakaf. Kedua-dua aspek ini tidak dapat dipisahkan melalui wakaf. Contohlah, tuan-tuan, kita ada maknanya seorang disedekahkan harta dia untuk wakaf kenderaan jenazah. Contoh, tapi dalam masa yang sama, saya kalau ada emergency, saya wakaf lah. Ini saya pergi bawa kerja, bawa pergi kerja, bawa kerja kereta dia besar kan. Contohlah, dia wakafkan kereta dia, kereta besar dia, contohlah wakafkan. Lepas tu ada kes, barulah wakaf. Tu bukan wakaf, tuan, tak boleh. Wakaf tu dia tak boleh nak digunakan peribadi, tak boleh. Dia tak boleh, tuan. Jadi wakaf. Kalau contoh dia bagi pada surau atau masjid, maka hak masjid dan surau itu menguruskanlah. So dia tak boleh nak guna lah. Dia tak boleh, bukan hak dia. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diuruskan oleh pihak berkepentingan. Masjid, surau dan sebagainya. Selain itu, tidak menentukan harta wakaf yang hendak diwakafkan juga adalah tidak sah. Sekiranya pewakaf mewakafkan salah satu daripada rumahnya atau salah satu kenderaannya tanpa menentukan mana satu yang diwakafkan, maka adalah tidak sah. Jadi banyak kita kan, saya wakafkan kereta saya ni kan, jadi harta wakaf, tapi kita tak highlight kan, saya nak sedekahkan kereta ni lah kan, besar sikit macam yang dealer ni, bolehlah buat wakaf. Jadi orang pun tertanya, nak wakafkan mana satu kan, hari ni pakai ni, hari ni pakai ni, hari ni pakai ni, tak kisahlah, pilihlah mana satu, tapi ini harta saya kan, tapi saya nak wakafkanlah juga, tengok mana keperluan tuan-tuan. Ada orang meninggal ke, tak boleh, maknanya kena ditentukan. Kena ditentukan, dan hak milik itu adalah hak milik mereka yang berkepentingan. Dah tak jadi hak milik dia. Okey. Kemudian sebab beliau tidak menentukan apa yang diwakafkan, seolah-olah beliau hanya bergurau dan bukannya bersungguh-sungguh. Jadi wakaf dia tak boleh nak main-main, gurau-gurau, tak ada. Rumah saya banyak ni, tak apa, alhamdulillah saya ada lah 20 lot, pilihlah mana-mana kan yang suka, tapi tengoklah cukup setahun wakaf lah, lepas tu bagi balik kepada saya. Tak boleh, dia wakaf ni dia kena habis. Sebab dia kena hitam putih, tuan-tuan. Pergi majlis agama, ada satu surat keluarkan dokumen untuk kita wakaf. Yang kedua, harta yang diwakafkan tidaklah milik pewakaf dan boleh dipindah milikkan. Harta ini tidaklah memberi faedah ataupun manfaat. Maknanya dia kena milik pewakaf. Contohlah, kalau saya pewakaf, tak bolehlah abang kat depan ni, saya ada harta, tapi harta saya pada orang tu lah kan. Bolehlah saya mewakafkan lah. Van dia van saya, van saya van saya, van dia van saya wakafkan. Harta orang tu tak boleh, suka-suka je pilih, tak boleh. Dia kena harta milik sendiri, harta milik sendiri. Bahkan kalau tak habis bayar lagi tak boleh kan. Kita baru sebulan kan, baru sebulan hak milik bank lagi kat situ, maka tak boleh, kena clear dulu. Di dalam qadaya fiqhiyah muhasabah, maknanya harta itu memang hak milik itu, memang ada geran bagi kita. Rumah kalau nak wakaf, memang wakaf harta ataupun rumah tu memang hak milik itu, bukan hak milik bank. Baru beli sebulan rumah, tak boleh saya wakaf kan, betul tak bayar 3 bulan, kena tarik tu kan. Kata dah wakaf, kena tarik dengan bank, dia tak boleh bayar.
rupanya skema kat situ kan. Allahu Akbar. Jadi kena betul-betul detail. Tapi itu majlis agama dia tahulah, dia ada preparation itu semua adalah hak milik sendiri, tidak ada ada pihak lain yang punya seperti bank dan sebagainya. Dan harta ini hendaklah memberi faedah atau manfaat kepada orang yang nak ni. Wakaf kan kereta dah rosak kan, kereta ni dah rosak dah kan, dah berbelas tahun rosak, ejen rosak, apa semua dah rosak, saya wakafkanlah untuk surau buat kenderaan jenazah, dah terpaksa surau pula keluar kos untuk membaiki dan sebagainya, teruk sangat dan sebagainya, tak memberi manfaat kan. Jual kat besi, besi je lah layak, besi buruk je lah layak gitu. Jadi tak boleh. Sebab harta, wakaf, sedekah, Allah beritahu apa? Orang yang beriman ini adalah orang yang nak sedekah atau berwakaf dengan harta yang disayang. Kita sayang harta kita, itulah bila kita sedekah, itulah menunjukkan keimanan kita kepada Allah SWT, itu adalah mantap. Maknanya keimanan seseorang itu adalah tinggi, tuan-tuan. Okey. Dengan itu tidak sah mewakafkan harta yang bukan milik sesuatu, bukan milik pewakaf. Tak boleh, bukan milik kita. Contohlah, kita nak wakaf bukan milik kita, maka tak sah. Wakaf bermakna memindahkan hak milik sesuatu harta dari tangan pewakaf. Bagaimana beliau boleh memindahkan hak milik sesuatu yang bukan miliknya? Ini bermakna mewakafkan harta yang bukan milik wakaf adalah perbuatan yang sia-sia. Tak boleh. Maka syaratnya itu gugur. Sehubungan dengan itu, tidak sah seseorang yang merdeka mewakafkan dirinya sendiri, kerana dirinya bukan menjadi miliknya. Sebaliknya dirinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan istihar pula kan, saya hari ini mewakafkan diri saya ini untuk masjid dan surau ini. Tapi tak ada tu yang ada diri dia sendiri kan, sah tak boleh juga pun kan, tak jadi juga. Sebab apa? Harta, jasad kita apa semua ni milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mewakafkan diri saya untuk surau ini, untuk sembahyang 5 waktu berjemaah. Itu tak payah cerita tuan-tuan. Itu tak wakaf pun memang kena datang pun kan. Saya mewakafkan diri saya ini untuk solat 5 waktu sehari semalam. Itu dah perkara wajib kan. Tak boleh, memang wakaf ke tak wakaf tetap kena tanggung jawab. Contohlah, tiba-tiba ada kan, dah orang kata dah sayang, terlampau sayang sangat kan. Jadi pemikiran pun lain tuan-tuan. Begitu juga tidak sah mewakafkan kandungan haiwan yang hamil tanpa mewakafkan ibunya sekali, kerana kandungan tersebut tidak boleh diwakafkan selagi mana ia berada dalam perutnya. Hanya sekiranya diwakafkan ibunya sekali barulah sah wakaf tersebut. Binatang, wakaf binatang untuk orang Islam, boleh, tak ada masalah, wakaf. Tapi tak boleh lah wakafkan anak dan lembu tu. Lembu tu ada baby kan, jadi saya wakafkan baby tu yang belum lahir tu untuk kepentingan orang Islam. Boleh dia hidup nanti kan, nanti ada lembu lain dalam perut tu, betina ada jantan, nanti dia akan datang dekat dia sambung, membiak dan sebagainya. Boleh tak boleh? Tak boleh. Dia kena sekali package dengan mak dia tu sekali. Jadi tak sah untuk. Melainkan kalau dia dah beranak kan, dia dah beranak, dia dah keluar, dia nak wakaf tu, tu lain cerita, tu dibenarkan lah. Tapi dalam perut kandungan lagi tak boleh. Contohlah, tuan-tuan ada 30 lembu. Jadi lembu tu semua bunting. Semua bunting kan. Jadi saya nak wakafkan 30 lembu ni, yang anak dia dalam kandungan ni, semua saya nak wakafkan. Boleh tak boleh? Tak boleh. Dia kena wakaf sekali dengan mak, dengan ibu, ataupun mak lembu tu lah sekali. Itu barulah sah wakaf tersebut. Dalam pada itu, harta yang diwakafkan itu diwajibkan mempunyai nilai atau faedah yang boleh dimanfaatkan.
Sekiranya seseorang mewakafkan sebidang tanah yang tidak sesuai untuk bercucuk dalam mahupun untuk pembinaan, ataupun beliau mewakafkan pakaian yang telah koyak rabak yang tidak boleh digunakan, maka wakaf seperti ini adalah tidak sah. Contohlah tuan-tuan, ada sebidang tanah padang pasir dekat Gurun Sahara, wakaf, saya wakafkan ini untuk pertanian. Jadi Gurun Sahara kan ada apa, ataupun tuan-tuan ada satu tanah tu tak okey kan. Tapi Malaysia ni jarang lah tuan-tuan, jarang tak okey. Kita ni negara yang kaya raya tuan-tuan. Sebab apa? Tanam apa saja semua jadi, biasa jadi tuan-tuan. Itu sebab orang Arab datang sini, aku dekat negara aku tanam pokok jadi tunggul kan. Kat sini kalau aku tanam tunggul jadi pokok. Tak jadi tuan-tuan, bawa meja kuliah ni taruh dekat tengah tu 2 minggu je tumbuh tuan-tuan pokok. Daripada Islam mana lah tumbuh pokok tuan-tuan, taruh kat tengah tu 2 minggu je pokok tumbuh sini. Allahu Akbar. Itu Malaysia ni tuan-tuan. Itu sebab penjajah ni dia suka. Sebab tu kita dijajah 500 tahun tuan-tuan. 500 tahun tuan-tuan dijajah. Kalau penjajah tu datang, negara kita ni miskin, sumber aslinya kejap ni, saya rasa sebulan dia belah, dia pergi lah negara lain. Tapi 500 tahun tuan-tuan, kaya sumber tuan-tuan. Pengerang ni siapa sanggup, ada minyak tuan-tuan kat sana banyak. Ni dekat mana jumpa emas pula kan tuan-tuan, macam-macam lah tuan-tuan akhir zaman ni tuan-tuan. Biasalah Nabi beritahu akhir zaman semua ni dalam hasil bumi ni semua akan dibongkar. Maknanya semua akan dijumpa, minyaknya, emasnya, semua akan jumpa. Dia akan muncul tuan-tuan. Jadi tak boleh lah tuan-tuan akhir zaman begitu. Jadi tanah, maknanya kalau tuan-tuan ada tanah yang tak subur contohlah dalam cerita ni, maka tak boleh diwakafkan sebab tak berguna. Ataupun tuan-tuan ada baju kan, biasa orang bagi baju pada anak yatim apa dan sebagainya kan. Bagi baju yang cantik-cantik lah, jangan bagi baju yang koyak rabak tuan-tuan. Baju koyak-koyak tu tuan-tuan bagi wakaf, saya wakafkan untuk anak yang yatim. Maka harta sebegini adalah tidak sah. Tidak sah tu maksudnya kita tak dapat pahala wakaf tersebut, tak dapat. Jadi nak sedekah benda yang baik. Tuan-tuan ada baju baik lagi, tengok macam itulah nak wakaf dia tuan-tuan tak boleh. Kita nak sedekah tak boleh kita pukul rata tuan-tuan, ambil tak boleh kan. Kita kena pilih juga, smart lah. Kita nak sedekah, nak buat kebajikan ni nak kena smart, nak kena pandai. Sebab apa? Sebab nak pilih ganjaran daripada Allah SWT itu adalah ganjaran. Kalau kita sedekah perkara yang baik, maka baiklah dan besarlah ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana wakaf disyariatkan bertujuan untuk menikmati manfaat. Kemudian untuk menikmati manfaat seterusnya, mewakaf harta sedemikian tidak mendatangkan sebarang faedah ataupun manfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebelum akhir kita menutup kuliah kita pada malam ini, adalah harta yang diwakafkan itu boleh digunakan untuk selama-lamanya. Maknanya harta yang kita berikan itu adalah boleh diwakafkan, digunakan untuk selama-lamanya. Tidak sah mewakafkan makanan atau yang seumpamanya jika manfaat daripadanya hanya akan didapati setelah dimusnahkan harta tersebut. Okey, selama-lama di sini adalah relatif, bukan membawa maksud kekal selama-lamanya. Dengan kata lain, harta ini boleh kekal, boleh melangkaui satu tempoh yang panjang. Maknanya selama-lamanya tu dalam maksud ini adalah bukanlah maknanya contohlah orang yang dema kapet ni tuan-tuan, ni sampai akhir zaman ni, rasa sampai yang umur kiamah ni tak, nanti mungkin akan ditukar lagi, tapi jangka masa yang panjang. Ni 2014 sampailah sekarang berapa tahun? 7 tahun, 8 tahun. Lama. Dalam akaun dia ting
pahala itu berterusan. Dan ini boleh kekal melangkaui satu tempoh di mana dia boleh menghasilkan sesuatu dan hasilnya menyamai sesuatu upah. Mewakafkan sebuah kereta atau seekor haiwan adalah sah walaupun faedah sebuah kereta tidak kekal selama-lamanya kerana ia mungkin rosak atau binasa. Biasa kalau kereta pun sama, tapi pastikanlah sebelum kita wakaf, contoh kereta ataupun binatang itu adalah satu tempoh yang lama. Jangan dah rosak baru nak bagi wakaf. Dah pihak pengurusan pula yang kena betul kan, ada kos pula. Serupa beli kereta baru sahaja. Jadi itu. Seperkara lagi tidak disyaratkan faedah harta tersebut perlu diperolehi serta-merta. Cukup sekadar ia boleh dimanfaatkan walaupun pada masa yang datang. Mewakafkan seekor haiwan yang masih kecil adalah sah kerana ia boleh dimanfaatkan untuk di kemudian hari. Di kemudian hari. Jadi bila mewakafkan binatang dan sebagainya ini, maka tempoh panjang masanya itu adalah tempoh yang panjang untuk boleh maknanya dimanfaatkan untuk harta tersebut digunakan dalam waktu-waktu yang kalau contoh diberikan, contohlah diberikan anak lembu apa dan sebagainya, diberikan anak kambing dan sebagainya dalam jumlah yang banyak contohnya, maka boleh diwakafkan, dan boleh diambil keuntungan itu untuk masyarakat umat Islam. Umat Islam ada tanah sekarang kan kru tu kan, bolehlah diwakafkan untuk tujuan pertanian. Jadi dengan pertanian itu boleh mendatangkan hasil, dan hasilnya itu boleh diberikan kepada fakir miskin yang berada di sekitar kawasan tersebut. Yang keempat, penggunaan harta wakaf mestilah diharuskan oleh syarak. Mewakafkan harta yang hanya boleh digunakan untuk perkara yang diharamkan seperti alat-alat hiburan atau sebagainya adalah tidak sah. Saya ni adalah gitar dekat rumah tu kan, fungsi kan, saya nak wakafkan untuk seorang lah gitar saya tu kan. Gitar nak buat apa kan, tak boleh, ada drum ke dan sebagainya. Jadi perkara-perkara bertujuan maksiat ini tidak dibolehkan, dan ini kerana wakaf itu sendiri tujuannya untuk kita takarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan maksiat adalah menafikan matlamat bagi harta wakaf tersebut. Jadi harta ini hendaklah ianya daripada segi syarak itu dibolehkan. Syarak itu dibolehkan. Macam bagi mikrofon, okeylah macam ni kan. Ini bukan untuk kita nak nyanyi kat dalam surau ni, tak. Paling-paling pun kita selawat pun dapat pahala tuan-tuan. Jadi wakaf, bagus wakaf. Jadi apa yang dibaca oleh imam kan, kalau kita buat tadarus Quran, tu banyak tu masuk dalam tuan-tuan punya akaun tu kan. Zikir, alhamdulillah, buat kuliah, ada masuk kan. Dunia ni kita tak perasan, nanti dekat akhirat nanti banyak pula akaun aku, mana datang tuan-tuan pernah tak pergi cucuk bank, tiba-tiba ada duit dalam tu kan, tak kisahlah duit PSH ke, duit BRIM ke, apa kan, tiba-tiba ada duit dalam tu kan, rasa macam mana? Rasa subhanallah kan, ada duit pula, tengah sangka ni ada pula duit dalam tu kan. Macam begitu juga kita dekat akhirat nanti, bagi pada masyarakat kita tertanya-tanya, ya Allah banyak ke, rasa macam tak banyak ni kan, tapi tiba-tiba kita dibangkitkan, subhanallah, ada pula akaun kita, banyak pula dalam akaun kita pahala kita. Jadi tuan-tuan, itulah 4 perkara tadi, syarat-syarat harta yang diwakafkan. Jadi minggu hadapan kita akan masuk lagi tajuk dia lebih lagi dalam, lebih dalam lagi.
kita akan ada harta wakaf tidak alih. Apa benda tu kan? Harta wakaf, harta alih. Kita ada wakaf musya'. Apa benda tu? Kan? Tu kita nak belajar lah, tuan-tuan, benda-benda perkara macam ni supaya kita dapat kefahaman, supaya kita boleh pilih mana wakaf yang perlu kita boleh wakafkan untuk umat Islam. Cukup sekadar itu perkongsian kita pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang lemah, yang kurang itu kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafaraah dan suratul Asr. Terima kasih.